Yang pertama sekali, dalam hadis ada disebutkan tentang kinayah. Apa itu kinayah? Kinayah ialah ayat yang digunakan untuk menunjukkan makna yang tersirat dengan menyebut perkara yang melaziminya ataupun yang berada bersama dengan dia. Kita nak masukkan satu benda, kalau hakikat kita sebut terus benda tu. Tapi yang ni, kita macam nak sembunyikan benda tu. Tak nak sebut benda tu, tapi kita sebut benda yang melaziminya. Ataupun benda yang bersama dengan dia. Yang bila kita sebut tu, kita tahu. Jadi, dia macam satu sindiran lah. Okey. Contoh, kalau saya sebut. Sewaktu pemimpin itu berucap, penonton yang hadir di dalam majlisnya sentiasa melihat jam mereka. Maksud dia apa? Bila kita dengar seorang pemimpin cakap, penonton asyik tengok jam je. Maksud apa? Ha? Boring ah. Bila nak habis? Kan? Kadang-kadang kita guna perkataan tu. Orang Arab panggil kinayah. Nabi SAW juga guna bahasa kinayah ni. Ia digunakan dalam hadis Nabi SAW. Siapa yang baca hadis Nabi, dia akan jumpa. Kita bagi contoh. Hadis wajib mandi junub ketika bersetubuh. Okey, tengok. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl. Hadis riwayat Bukhari. Apabila seseorang lelaki telah berada di antara 4 bahagian anggota, kemudian dia bersungguh, maka wajib mandi. Maksud apa? Takkan duduk saja. Duduk dan bersungguh, Nabi kata. Faham lah. Maksudnya telah berlaku persetubuhan, wajib mandi. Sebab itu saya sebut, jika diperhatikan dalam hadis ni, perkataan yang digunakan oleh Nabi SAW ialah 4 bahagian anggota isteri. Ulama berbeza pendapat tentang maksud 4 anggota ni. Ada yang mengatakan 2 tangan dan 2 kaki. Ada juga yang mentafsirkan 2 kaki dan 2 paha. Tapi posisinya sama. Cuma perkataan Nabi SAW tidak boleh dimaksudkan dengan literal, iaitu semata-mata duduk di depan anggota tu, maka wajib mandi. Katalah isteri baring depan kita, kan? Kita pun duduk, saya kena mandi je. Bukanlah itu maksudnya. Maksudnya telah berlaku hubungan tu. Sebab tu Nabi kata summa jahadaha, kemudian dia bersungguh dengannya. Dia bersungguh, maksudnya ada usaha daripada dia untuk melakukan hubungan tu. Okey. Contoh lain, hadis yang menceritakan tentang sifat tamak manusia, iaitu daripada Anas. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law anna li bani Adam wadiyan min dhahab, ahabba an yakuna lahu wadiyan, wa la yamla afahu illa turab, wa yatubu Allahu ala man tab." Ni pun hadis riwayat Bukhari juga. Iaitu Nabi kata, kalaulah bagi anak Adam ni ada satu lembah yang dipenuhi emas. Tahu lembah? Lembah ni kawasan yang rendah di antara 2 bukit, kan? Kalau dipenuhi dengan emas, lembah ni kira luas lah. Sebab gunung mestilah besar, kan? Jadi luas, penuh dengan emas. Nabi kata, ahabba ayyakuna lahu wadiyan. Dia nak lagi satu supaya dapat 2. Wala yamla afahu illa turab. Dan tidak ada sesuatu yang dapat memenuhkan mulutnya melainkan tanah. Apa maksud? Apa maksud tanah? Apa yang sinonim dengan tanah bila sebut pasal manusia ni? Dalam kubur lah. Maksudnya dia tak akan rasa cukup, tamak tu tak akan kenyang, melainkan
bila pasir dah masuk dalam mulut dia, iaitu bila dia mati dan telah dikuburkan, barulah dia rasa cukup. Wa yatubullahu ala man tab, Allah menerima orang yang bertaubat. Hadis ini jelas mengandungi makna yang tersirat. Apa yang jelas, hadis ini ingin memberikan peringatan kepada orang mukmin tentang sifat tamak kepada harta yang ada pada diri seorang manusia. Sifat tamak ni tak pernah hilang daripada manusia walaupun dia sudah menjadi teramat kaya. Kan? Sifat ni akan terhenti apabila seorang manusia berada dalam situasi mulutnya dipenuhi dengan tanah. Apa maksud mulut dah penuh dengan tanah? Matilah. Matilah. So nak bagi tahu kepada kita manusia ni, sifat tamak tu memang ada. Cuma bila Nabi sebut dekat ujung tu, sebab sekali ada orang salah faham lah. Ada orang kata, dah memang Nabi pun kata kita tamak ustaz, jomlah tamak. Tapi Nabi tahu akan ada orang salah faham, so Nabi sebut kat ujung tu, wa yatubullahu ala man tab, Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Maksudnya, hati-hati kamu. Hati-hati kamu. Jangan sampai kerana tamak, kamu langgar apa saja kerana nak dapatkan harta yang banyak.